Haziq. Muhammad Baihaqi Fitri. Dia awal masuk tadi ni. Muhammad Ikram. Kakak kita yang tak ada. Nak snap gambar ni. Kakak internet problem. Abang Zul kena bantu kakak kita lah. Try. PM. Tak dapat kontak kakak ke? Nak approve korang lagi ke? Ke dah cukup? Apalah yang mana ada kalau tak ada limit kan? Tak ada limit tapi bolehlah approve lagi. Okey, kita sekarang 9.27. 9.30 kita start. Boleh? Boleh. Boleh tunggu Fatihah sekejap. Fatihah kita tu penting tu. Nak jumpa KSU nanti payah. Kita tak nak dia. Snap gambar ni kan, bukti kan. Adik-adik kita kata pergi nak makan ke mana ni? Tak ada makan dah. Patut makan dah. Okey, kami ucap terima kasih lah kerana nak sama-sama terus serta pada malam ni. Kita santai-santai je adik-adik kita. Boleh. Okey. Semua faham lah ambil tu. Boleh. Sekarang semester berapa ya? Sekarang semester 4. Akhir semester 4. Semester 4. Semester 4 dah nak grad lah Praktikal semester 5. Apa? Praktikal semester berapa? Semester 6. Semester 6. Mana ada satu sem lagi dah ni lah. Ada satu sem lagi lah. Sekarang belajar macam mana dekat komputer? Online juga? Apa? Online jugalah sekarang. Sekarang Online. tunggu exam je. Exam online. Exam. Bila exam? Exam start 29 ni. 29 minggu depan lah. Dah start. Kita Okey. Tahun ni ada ambil subjek konkret ke? Apa? Ada subjek konkret ke? Ada. Tapi sem depan lah saya. Maksudnya sem depan konkret. Sem depan. Okey, tak apalah, kita share lah sikit yang mana kita ada pengetahuan sikit, kita share hari ni lah ya. Bahaki aktif ni. Saya. Bahaki Fitri. Ya, saya. Duduk kat mana Bahaki? Duduk kat Kelantan. Ish, jauhnya. Tak ada bunyi Kelantan pun. Ada sikit-sikit. Dia kalau tengok kat atas tu ada Abang Syafizul. Dia orang kampung Daimau lah. Apa? Kampung Daimau. Mana Kelantan? Gua Musang. Gua Musel. Orang Tok Li lah, orang kuli. Nampak bijak bila tu suara Kelantan tu. Abang Zul tak kecil ni Abang Zul. Abang Zul dia tak ada tukar lah slang lah. boleh kecek. 9.30 dah. Fatihah lah kita macam mana? Fatihah tunggu pakai phone phone dia. So dia yang ketiga screenshot ni. Dia yang ketiga. Okeylah sambil sebenarnya
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa kita pun tak nak ambil masa banyak sangat dekat adik-adik kita ni lah. Adik-adik kita pun next week nak exam baru. Sebenarnya kita lebih berbincang, kita lebih santai-santai lah. Kalau bukan COVID ni kita table talk lah, kita sembang, kita cerita pasal lebih kepada konkret. Jadi kalau sama-sama, kalau rasa adik-adik pun nak share, nak cakap, boleh slate terus. Kita ada slate, sediakan slide lah, slide seringkas yang mungkin. Kita insyaAllah kita cuba seringkas-ringkas yang boleh lah. Ingat paling lama pun ingat, setengah jam lebih lah. Memang tujuan kita nak knowledge sharing, kita nak berkongsi apa yang kita ada. Kami pun belajar sama juga macam adik juga. Kita pun belajar di UTM, tapi kami ni dah bekerja lah. Dah bekerja sambil belajar, jadi ada sedikit ilmu yang kita rasa kita belajar pada tahun ni, jadi kita nak sama-sama kongsi. Bersama dengan pengalaman yang kita ada sikit-sikit, kita nak kongsi lah. Okey, dengar ke? Okey. 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 Kalau tengok tu dengan slide nampak slide? Nampak. Nampak, okey. Nampak. Ada 6 orang lah. Kita ada 6 orang akan membentangkan. Saya bentangkan sikit-sikit je lah. Yang lain-lain tu lebih pakar, lebih arif daripada saya. Nanti boleh tanya. Nanti kita ada sama-sama dengan saya pada malam ni. Saya yang atas sekali lah. Saiful Bahrin bin Muhammad Ramli. Kita ada Muhammad Syafizul. Kita ada Ahmad Norehan. Kita ada Nurul Fatihah, Nur Awatif dan Nur Amirah. Cuma saya rasa Nurul Fatihah tu dia tak ni lagi, masih ada masalah dengan internet dia. So kita teruskan juga lah. Ni sebab kita punya abang punya team lah, lebih kurang lah. Kami ni baru first year student. Okey, ada dah Fatihah? Fatihah ada? Okey, kami pun daripada UTM. Sekarang dah bekerja, ada di antara kami yang konsultan, ada yang kontraktor, ada juga yang quantity surveyor dan juga project management lah. Nak bagi lagi kenal, itulah muka yang paling kiri saya lah. Saya kurang handsome sikit lah. Sorry. Okey, bersama saya juga ada Syafizul lah. Ni abang ni dia sekarang ni konsultan. Pun agak lama dalam bidang pembinaan ni. Saya rasa lebih dah 10 tahun dah, 15 tahun kot. Dia agak senior lah sikit kat site tu. Sekarang ni saya rasa dia buat projek untuk Langat 2. Projek dia agak interesting juga kalau dia jaga sekarang. Dia buat tunnel, dia buat big size pipe lah. Saya ingat 2.5, 3 meter punya size lah. Kita pun boleh masuk dalam tu. Yang tengah-tengah tu lah Muhammad Syafizul. Dan sama tu juga Ahmad Norehan. Ahmad Norehan ni banyak buat projek lah, banyak building lah. Handsome sikit lah dia. Yang keempat kita ada Nurul Fatihah. Nurul Fatihah ada? Tak ada lagi lah, dia tak masuk. Tapi Nurul Fatihah dia penolong jurutera di Silver Kerajaan Negeri Sembilan. Jauh juga dia. Dan yang seterusnya Nur Awatif. Awatif ni dia special lah. Dia sekarang dia buat quantity survey lah. Dia agak orang yang ni lah kot. Dia pandai lah taking off. Pandai lah. Lebih kurang lah. Nur Amirah. Nur Amirah ni saya buat marketing lah, bisnes lah. Nur Amirah Ya. Nur Amirah marketing saya rasa. Okey. Okey, kita cerita sikit introduction. Saya cerita introduction sikit saja. Nanti saya akan serahkan kepada sahabat-sahabat saya yang lain lah. Saya rasa konkret ni semua orang pun dah biasa. Saya rasa paling common sekali lah. Paling biasa sekali dalam buat pembinaan lah. Esok suatu hari keluar pun itulah komponen yang paling biasa dan paling common dalam pembinaan.
Dia banyaklah, kita buat multi story ke, kita buat structure ke, bridge ke, tunnel ke, semua melibatkan konkrit. Kan? Kita buat bridge, kalau tengok gambar tu kita buat, dia special lah konkrit tu lah, dia kita boleh cast, kita boleh bentukkan dia mengikut apa yang kita nak. Itulah special dia konkrit ni lah. Kalau banding dengan komponen lain tu agak sukar lah. Jadi kalau konkrit ni kita boleh curve, kita boleh straight, kita boleh bengkok, kita boleh shape dan sebagainya lah. Dalam walaupun dia common yang biasa kita tengok, tapi kita kena ada pengetahuan yang cukup lah berkaitan dengan konkrit itu sendirilah. Kalau tidak, banyak bangunan yang kita yang kita buat betul-betul boleh jadi runtuh. Kalau tak runtuh pun, tempoh hayat yang kita nak yang kita jangkakan sepatutnya dalam satu pembinaan, walaupun kita ada tempoh hayat yang kita nak, tapi sebenarnya kalau kita bina bangunan tu, kita bina structure tu, sepatutnya kita bina beranggapan dia tu selama-lamanya lah. Macam kita buat rumah kita lah, kan? Kita buat rumah kita, takkan kita rasa 20 tahun esok biar runtuh, tak apalah dah 20 tahun. Taklah kan? Jadi kalau kita nak buat structure tu, kita akan buat sebaik mungkin supaya dia selama-lamanya lah. Itu sebab kadang-kadang kita tengok daripada zaman berpuluh-puluh tahun dulu masih wujud structure dia sampai ke hari ni. Mana kalau betul dengan konsep, betul dengan teori dia, betul dengan teknik yang kita buat structure tu, dia akan boleh bertahan lama lah sampai ke generasi yang seterusnya. Ini adalah gambaran asal punya mixture dalam konkrit tu. Inilah yang paling basic sekali lah, kan? Dia ada core aggregate, kan? Dia ada simen, dia ada fine aggregate, sand, air dan admixture. Core aggregate ni mungkin konkrit ni pasal itulah kot, komponen-komponen dia pun agak biasa. Core aggregate kita boleh dapat daripada quarry. Kat Malaysia ni tak ada masalah dengan quarry, kan? Banyak bukit, banyak source yang kita boleh ambil. Sama dengan simen, pasir, kan? Banyak quarry. Apatah lagi air lah. Termasuk juga admixture. Admixture ni mungkin ditambah tambahan bahan tambah yang perlu kita buat dalam konkrit tu. Berdasarkan kepada tujuan kita lah. Mungkin sahabat saya akan detail lah benda yang apa admixture yang perlu ditambah. Sama ada kita nak lewatkan tempoh harden konkrit tu ke, ataupun kita nak cepatkan ke, kita nak memudahkan kerja kita ke, kan? Atau kita nak dapatkan strength yang cukup tinggi, strength yang kita design. Mana admixture ni salah satu bahan yang kita gunakan dalam konkrit kita untuk kita dapatkan konkrit yang kita nak reka bentuk tersebut. Inilah konkrit yang kita bancuh, yang biasa kita tengok pun, ada tengok mana kita bancuh dan kita pour. Inilah konkrit yang biasa kita tengok lah dekat mana-mana. Clear ke semua tu? Clear kot? Clear kan? Clear. Okay, konkrit. Tapi konkrit ni in nature dia memang, konkrit ni in nature dia memang good dalam compression. Compression dia memang bagus lah. Jadi dia itulah sebab antara benda yang sesuai, yang faktor yang sesuai kita gunakan konkrit tu lah. Tapi kelemahan dia lemah dari segi tension. Tapi bila dia lemah tension, kita combinekan dia dengan besi tu, reinforcement bar yang kita selalu masuk, kalau kita perasan dalam formwork yang kita buat tu ada besi, mana kita nak improve dia punya tension. So konkrit tu sendiri dia akan bagus recompression dengan menambah baik, masukkan combinekan dengan besi, mana dia akan bagus dari segi tension dan compression berdasarkan kita reka bentuk lah. So saya ringkaskan apa yang saya kata lah. Saya ringkaskan apa yang saya cerita tadi. Konkrit ni satu dia memang dia paling common lah, paling 70-80% daripada ni kita structure yang kita bina bukan saja di Malaysia, even di negeri-negeri lain pun, di negara lain pun
konkrit ni paling biasa lah. Dan yang kedua dia, kelebihan konkrit itu sendiri, dia pelbagai. Mana kita buat pipe pun kita boleh, kita buat multi-story boleh, dam boleh, even foundation, pavement pun kita buat menggunakan konkrit, tangki, jambatan dan semua dia kita boleh menggunakan konkrit untuk membina struktur tersebut. Dan antara yang lebih penting juga, walaupun dia bagus, tapi material yang kita guna ni agak lebih paling ekonomi lah. Ekonomi pun penting dalam kita, bila kita buat kerja nanti, kita nak pastikan kos dia paling okey lah. Mungkin kita ada material lain tapi kos terlalu tinggi, kita pun tak boleh nak buat. Dan yang terakhir dia, bila kita, kelebihan konkrit itu sendiri, bila kita boleh cast bentuk yang kita nak, yang cantik, yang ada curve, yang ada apa, kita boleh. Jadi dia salah satu, dia boleh mewujudkan satu struktur yang versatile lah secara naturenya. Kita tak perlu nak tukar, mana kita cast ikut combo yang kita setkan. Saya rasa itulah secara ringkas konkrit itu sendiri, dan saya akan serahkan kepada sahabat saya Nur Awatif untuk berkongsi sedikit berkenaan dengan komponen-komponen yang dalam konkrit. Okey Awatif? Okey. Terima kasih Abang Ipul untuk intro. Okay, macam yang Abang Ipul cakap tadi, konkrit ni adalah antara bahan yang paling selalu digunakan. Bukan selalu, memang 70% dalam structure memang kita akan gunakan konkrit. Tapi apa pula bahan penting kat dalam konkrit ni? So, dalam next slide saya ni, Abang Ipul boleh next kot. Tak jalan. Tak jalan pula. Sorry. Tak apa saya. Okay. Alright. Okay. Dalam konkrit sendiri, apa pula bahan penting yang kita perlukan untuk buat konkrit yang bagus? Ada 3 bahan penting, aggregate, simen dengan air. Dia ada lagi satu, admixture, macam Abang Ipul cakap tadi. Tapi untuk malam ni, saya terangkan 3 yang penting ni dulu. Sebab admixture tu kira macam bahan tambah lah. So yang first kali aggregate. Aggregate ni dalam konkrit dia occupied dalam 65 ke 80% volume konkrit tu. So kiranya aggregate ni penting juga dalam pemilihan untuk tentukan konkrit yang workable dengan durable. So karakteristik aggregate ni dia boleh impact performance fresh and hardened concrete. Aggregate ada 2 jenis, coarse dengan fine aggregate. Apa yang tentukan coarse dengan fine aggregate ni adalah size dia. Coarse aggregate ni macam yang awak semua boleh tengok dekat slide ni, dia crush rock with size larger than 5 mm. So diorang tentukan guna, kalau macam pernah nampak lah, dia macam satu net tu, diorang akan saring dekat situ and then boleh nampak lah coarse aggregate. Coarse ni sharp and angular particle, normally obtained from quarry, has rough surface texture. Its shape provide good bond strength but low workability to concrete. Maksudnya coarse ni dia punya shape tu boleh tentukan dia punya workability dalam konkrit tu. Kalau macam contoh batu tu bulat, dia kalau terlalu bulat, kalau masuk dalam banyak-banyak dalam konkrit, dia akan provide void yang banyak. So tak baguslah untuk konkrit tu. Dia tak isi ruang-ruang kat dalam konkrit tu. Kalau fine aggregate pula, dia crush stone lesser than 5 mm. Dia pasir selalunya. So dia punya moisture content, specific gravity, surd content tu boleh affect konkrit tu. Next adalah simen. Simen ni adalah most important material kat dalam konkrit sebab simen ni adalah bahan yang bertindak untuk bondkan komponen-komponen dalam konkrit tu. Properties of cement, dia ada cohesive and adhesive properties which is used for bonding the material. Macam saya cakap tadi, simen ni penting sebab dia guna untuk bond kan. Macam mana dia bond kan? Dalam simen tu sendiri dia ada partikel yang cohesive and adhesive, di mana dia ada macam
sticky. Bila dia bertindak panas dengan air, dia akan jadi sticky and then dia akan bondkan partikel dalam konkrit tu. Dia dalam powder form. And then dekat sini boleh tengok lah different type of cement. Orderly pot cement, rapid hardening cement, low heat cement and pozzolana cement. Semua ni ada different, dia serve different function lah kepada konkrit tu sendiri. Tapi kalau nak explain malam ni agak panjang, so saya tunjuk dulu apa different type of cement dia. Okay, next komponen yang penting adalah air. Air penting kat dalam, okay kat sini saya ada tulis disadvantage menggunakan banyak air dengan kebaikan menggunakan air yang sikit. Disadvantage menggunakan air yang banyak, dia creates dilute paste. Dilute paste ni macam dia cair lah kalau kita terlalu banyak gunakan air. Kalau cair dia tak workable, konkrit tu tak workable. And then dia akan access water bleed out onto surface, affect the comprehensiveness and tensile strength. And then loss of cohesiveness. Loss of cohesiveness ni dia tak sticky lah, dia tak melekat partikel antara satu sama lain. Harmful to strength and durability. And then advantage of using less water, dia boleh increase strength, lower the permeability of concrete, provide better bond between concrete and reinforcement, reduce shrinkage and cracking in concrete. Air ni dia penting kat dalam concrete sebab air ni yang akan react dengan simen untuk produce CHS gel. CHS gel ni adalah komponen yang digunakan untuk provide workability within the concrete sebagai moisture content. So kira dia punya keyword dia adalah penting sebagai hydration process dalam konkrit. So itu sajalah daripada saya. Next saya akan pass dekat saya punya kawan Norehan untuk seterusnya. Terima kasih. Okey, terima kasih Awati. Okey, Ahmad Norehan. Assalamualaikum, selamat malam. Saya Rehan. Saya akan terangkan tentang pengawetan konkrit, iaitu curing dalam bahasa Inggeris dia curing in concrete. Pengawetan konkrit ni iaitu aktiviti yang kita buat selepas pertuangan konkrit. Dia adalah tujuan untuk kita elakkan air yang dalam konkrit tu tersejat keluar di mana air dengan simen bertindak balas dalam proses penghajatan simen. Betul dia akan hasilkan gel kalsium silicate iaitu CHS gel, iaitu di konkrit dia ada likitan macam gam lah dalam tu. Jika air dalam konkrit tu dia tersejat, dia akan menyebabkan CHS gel tu yang gam daripada konkrit tu dia akan terjejas, dia akan menjadi rapuh lah, dia jadi tak melekat. Okey, faktor air dalam konkrit hilang yang pertama iaitu simen tinggi, kandungan simen itu sendiri, lepas tu dengan faktor cuaca. Okay, next. Kaedah pengawetan konkrit. Selalu yang kita gunakan iaitu kaedah pertama iaitu permukaan konkrit yang ditutup dengan bahan basah. Contohnya seperti guni, jerami, habuk kayu, pasir dan juga bahan-bahan yang tak merosakkan permukaan. Selain daripada itu, formwork juga digunakan sebagai untuk kuri. Yang kedua iaitu spray menyemburkan air atau bahan kimia. Ini selalu kita gunakan dekat structure yang kita susah untuk diawal seperti tembok, tiang. Okey, bila kita gunakan spray, mana kata kita kena selalu kerap simbah air dekat konkrit selama 7 hari. So, tempoh matang dia adalah 7 hari. Bahan kimia jenis selalunya kita guna campurkan dalam air iaitu jenis komponen silika. Okey, cover with plastik macam dalam gambar iaitu kita cover dia dengan plastik ataupun canvas. Lepas tu selepas itu pudding with water iaitu merendam permukaan konkrit, dia jadi seperti kolam. Kita tahan air kan. Biar
dia rendam selama 7 hari untuk dapat kekuatan yang kita nak lah. Yang kelima iaitu wap air. Yang ni selalu kita gunakan dekat kilang. Dia untuk konkrit prategas, konkrit yang dah siap, dia lagi berkualiti dan juga cepat. Okey, kesan kalau kita tak buat konkrit, pengawetan konkrit. Konkrit akan jadi rapuh. Iaitu glue CHL gel ataupun dia punya gum dalam konkrit itu dia sendiri akan terjejas, akan menyebabkan lekitan disebabkan air hilang. Yang kedua akan menjejaskan kekuatan dan ketahanan konkrit. Air itu terkeluar, air itu akan tersejat dan konkrit akan secara tak langsung dia akan menjadi poros dan juga ketelapan yang tinggi. Iaitu akan bahan-bahan kimia yang dari luar akan mudah masuklah dalam konkrit. Dan dia akan efek yang pertama iaitu besi itu tulang, dia akan karat kalau konkrit itu rapuh, dan juga bila besi itu karat, besi itu akan kembang dan juga dia akan menyebabkan retak. Dia akan pecah lah. Itu saja daripada saya. Okey, terima kasih Nohan. Curing. Bahasa Melayu dia awet lah, awet. Okey, kita teruskan terus dulu. Kita mengejar masa, kita minta Puan Nurul Fatihah. Kakak kita ada ke? Okey, terima kasih. Ada. Ada. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Okey, seperti yang telah diterangkan tadi mengenai main komponen untuk konkrit. Lepas tu akan selepas kita menghasilkan konkrit tu akan kita buat curing. Dan sekarang ni saya akan terangkan mengenai concrete problems. Okay. Concrete problems yang pertama ialah cracks. Next slide. Cracks ni dalam bahasa Melayu dia retak lah. Retak ni problems ni akan berlaku kemungkinan kepada lantai, dinding, tiang atau struktur bertertulang lah. Penyumbang kepada keretakan konkrit ni adalah antaranya ready mix yang digunakan tidak mengikut grade yang ditetapkan, ataupun masalah sewaktu proses pengawetan tadi, curing tadi. Juga ada boleh berlaku crack sekiranya berlaku pergerakan tanah pada struktur kita. Next. Crazing. Crazing ni kita lebih kepada retak kecil atau retak halus kepada permukaan konkrit. Berlaku selepas 1 minggu selepas dihampar ataupun kita dah providekan konkrit ni. Jenis-jenis konkrit yang melibatkan crazing ni pada permukaan lantai dengan dinding. Dan cara atasi dia kita boleh guna kaedah epoxy grout ataupun proper curing tadilah. Sebab itulah pengawetan ni di antara prosedur yang paling penting untuk konkrit. Terusnya blisters. Blisters ni kita panggil dia dalam bahasa Melayu lepuh atau lecur. Kalau kita tengok gambar ni pun dia seperti pada permukaan yang affected tu dia tidak rata. Ini disebabkan oleh terdapat ruang gelembung pada permukaan konkrit tersebut. Disebabkan mungkin sewaktu menghasilkan konkrit, teknik atau cara vibration yang kita laksanakan tu tak efisien. So udara tu terperangkap dan maksudnya macam tak lepas lah daripada konkrit tu. Mungkin tools yang kita gunakan tu pun tak betul. So akan berlakunya premature finishing ataupun harden dalam peringkat sebelum matang. Cara atasi dia, kita boleh menggunakan trowel atau blader yang rata pada permukaan dan kita cuba melambatkan proses finishing dia.
So untuk kita perbaiki balik masalah blisters ni. Next. Delamination. Delamination ni kita panggil dia macam lekatan lah ataupun nyusunan semula konkrit. Selalunya dia berlaku setelah konkrit ni harden. Setelah dia mengeras. Maksudnya terdapat banyak ruang udara atau voids dalam konkrit. Voids ni akan menghasilkan zon yang tak kukuh atau lemah. So maksudnya bila ada satu permukaan tu dia tidak kukuh atau lemah, so dia mudah untuk menjadi delamination ni lah. Dan langkah atasi dia, kita kebanyakan cara kita akan pecahkan semula untuk buat proper removal dan apply new surface pada permukaan yang dah delaminate ni. So untuk conclusion, di antara conclusion masalah-masalah yang berlaku pada konkrit ni, first thing first, kita mesti pastikan mix adunan konkrit kita tu betul, lepas tu harden dia dengan betul dan curing dia pun dengan betul sekali. So bila kita make sure benda ni kita hasilkan dengan baik, jadi masalah konkrit ni kita dapat elakkan. Thank you daripada saya. Terima kasih. Terusnya kepada Amira. Okey, terima kasih kepada Kak Fatihah. Okey, dengarkan. Okey, yang seterusnya masalah adalah dusting. Yang tu adalah habuk dekat konkrit. Kan kita boleh nampak, boleh pegang tu, habuk tu, dia menyebabkan menunjukkan bahawa permukaan konkrit tu lemah lah, sebab dia masa curing tu tak betul, so menyebabkan permukaan dia lemah. Lepas tu punca dusting ni boleh disebabkan keadaan cuaca ataupun waktu kita bancuh konkrit tu dalam keadaan hujan dan kita gunakan konkrit tu lagi, dia menyebabkan bolehlah ada habuk dekat konkrit tersebut. So kalau cara kita nak buat cegah cara mengatasi dusting ni, yang penting sekali curing tu dengan betul lah. Lepas tu pemilihan bahan konkrit yang betul. Lepas tu jangan kita gunakan kalau konkrit tu dah kena air hujan, sebab kalau kena air hujan tu dia boleh mendatangkan masalah kepada konkrit tu sendiri. Okay, next. Okey, yang kedua, curling ataupun dalam bahasa Melayu keriting. Selalunya problem ni boleh berlaku dekat atas bangunan yang tinggi ataupun dekat jabatan, sebab disebabkan beban berat yang sendiri, so menyebabkan boleh berlaku bengkok lah dekat konkrit tu sendiri ataupun crack lah dekat konkrit tu. Lepas tu punca dia sebabkan konkrit tu berlaku apabila permukaan atas dia terkena yang panas dan bawah basah lagi, jadi dekat bawah tu lah yang menyebabkan boleh cracknya dekat situ, sebabkan kita tak keringkan betul-betul punya konkrit tu, jadi dia bolehlah berlaku dia punya konkrit tu melengkung lah sikit nanti dan boleh menyebabkan mungkin boleh terjadinya musnahlah bangunan tu ataupun konkrit tu boleh terus jatuh ke bawah disebabkan benda tu sendiri. Kalau cara kita nak elakkan benda ni berlaku, gunakan saiz aggregate yang paling besar, sebab
sebab benda tu kita ada beban yang berat macam mungkin jabatan untuk kereta-kereta, motor, bas ataupun bangunan-bangunan yang tinggi, mungkin manusia ataupun bahan barang yang dekat sesuatu bangunan tu. Lepas tu guna yang penting gunakan reinforced concrete tu, tertulang keluli tu